Baik, kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama baca kitab ila ratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabi rizwan syarahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perhatikanlah terhadap apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Ta'ala itu Maha meliputi terhadap apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah, yang mati Fadil Tuan-tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, setiausaha, benari, tankuasa, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala mengizinkan pertemuan kita malam ni. Walaupun di luar tu hujan, daripada Rembau lagi dah hujan lah. Daripada Rembau sampai sini hujan dah. Gitu Jadi Pahlo lebih sikit lah sebab hujan. Dah jauh dan tuan-tuan dokek Pahlo kurang sikit. Kalau nak Pahlo lebih, kena duduk ke Rembau, nak semayang kat sini. Okey, gurau tuan-tuan, insyaAllah. Baik, jadi malam ni kita sambung hadis bab menyuruh menunaikan amanah. Betul tak? Khusus apa dah? Hadis apa? Pengajaran mencuri. Hari tu, hadis tu. Pengajaran hadis 32 Hadis 32 itu pengajaran dia. Okey, pengajaran hadis umat Islam dituntut supaya bersifat amanah dalam semua aspek kehidupan mereka. Umat Islam dituntut supaya bersifat amanah dalam semua aspek kehidupan mereka. Memanglah Islam pun menyuruhkan amanah. Dalam Quran pun ada sebut tentang amanah kan. Dalam hadis pun banyak sebut tentang amanah. Nabi juga pernah bersabda, la imana liman la amanah lahu. Tiada iman bagi orang yang tiada amanah bagi dia. Maksud tiada iman ialah tidak sempurna iman.
bagi orang yang tidak ada amanah. Baik. Dan amanah ni ialah satu benda yang sangat penting lah. Apalagi kalau kita ada kuasa. Bila ada kuasa, kalau tak amanah, orang perhati kan. Kalau kita tak ada kuasa, tak ada jawatan, kalau kita tak amanah, orang tak nampak sangat lah. Bila kita ada jawatan, program jawatan besar-besar kan, orang duduk perhati ya, siang malam, pagi petang. Tengok kan, amanah ke tak amanah orang ni. Bila tak amanahnya, habis dia terkelucai kan, dia tendang masuk orang lain pula. Macam tu. Baik, kemudian amanah merupakan kunci kejayaan hidup seorang. Sebarang usaha dan pekerjaan yang tidak diikuti dengan amanah akan menghadapi kegagalan. Dan amanah ni kalau ikut pada ayat Quran, amanah Allah Ta'ala telah menurunkan amanah kepada langit dan bumi. Allah Ta'ala telah menurunkan amanah kepada langit dan bumi, tetapi mereka tidak mampu untuk menanggung amanah tersebut. Lalu dibagilah pada amanah pada manusia. Bagi amanah manusia. Sedangkan manusia kan, kita tahulah, fahamlah, kana zaluman jahula. Manusia ni banyak buat zalim dan juga banyak jahil juga. Zalim dan buat jahil. Tapi manusia sanggup menerima amanah. Langit dan gunung ganang pun tak sanggup. Gitu. Ketiga, sesungguhnya amanah yang merupakan pelaksanaan tuntutan syarak berlaku benar dalam urusan sesama manusia dan menunaikan hak kepada umpamanya akan diikat beransur-ansur daripada kalangan manusia. Tak? Akan diangkat beransur-ansur daripada kalangan manusia ini kerana sikap mereka yang buruk. Jadi amanah, kalau ikut pada hadis tu, amanah diangkat oleh Allah Ta'ala secara beransur-ansur. Kalau sebut dalam hadis tu kan, di mana seseorang lelaki itu apabila dia tidur kan, kemudian amanah diangkat. Nampak tak? Sebut dalam matan hadis tu, faqala yanamu rajulun naumata fayuqbidul amanah min qalbihi fayazillu asruha misla waqti summa yanamu naumata fayuqbidul amanah min qalbihi fayazillu asruha misla asril majli kajamri dakhraj tahu ala rijlika. Macam itulah lebih kurang dia punya matan hadis tu. Di mana mereka dapat tahu daripada Quran, kemudian dinyatakan bahawa kemudian tidur seorang lelaki, Nabi berkata tidur seorang lelaki sekali tidur, maka dicabut amanah itu daripada hatinya kerana perbuatan dan sikap yang buruk yang menyebabkan sifat amanah dicabut. Lalu tinggallah sedikit kesan, kemudian tidur dia sekali tidur lagi, maka dicabut lagi amanah itu daripada hatinya. Tinggallah kesannya seperti kesan melecet, di tangan atau sebagainya kerana kesan bekerja. Seolah-olah kesan anak batu yang engkau gulingkan di atas kaki engkau kelihatan naik dan jadi bengkak menggelembung dan tidak ada satu pun di dalamnya. Dalam gelembung tadilah. Kalau ada pun udara lah, udara dalam gelembung. Kemudian Rasulullah SAW mengambil satu biji anak batu dan digulingkannya di atas kakinya dengan tujuan menyatakan keadaan demikianlah. Okey. Jadi Nabi mengambil anak batu itu untuk nak buat contoh. Macam itulah. Di mana kesan amanah tu masih ada tinggal sikit-sikit lagi lah. Tapi amanah tu dah mula diangkat sikit demi sikit Allah Subhanahu Wa Taala kerana sikap amanah di manusia semakin kurang. Jadi baik, kemudian serta niat dan tujuan mereka yang jahat. Dengan lenyapnya amanah, maka padamlah cahaya yang diganti dengan kegelapan, sehingga hampir-hampir tidak wujud lagi orang yang berurusan dengan amanah. Sehingga tidak lagi wujud lagi orang yang akan berurusan dengan amanah. Ada orang berurusan dengan amanah, tapi tak banyaklah. Nak cari orang yang benar-benar amanah pun susah. Gitu. Banyak orang sanggup menerima jawatan kan,
Malahan kalau kita zaman sekarang pun masing-masing berebut-rebut. Kalau ada jawatan, masing-masing berebut nak jawatan. Tapi dalam konteks amanah, itu yang susah. Amanah. Okey. Nah, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita ingat kan? Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dikabarkan dengan seorang lelaki yang kata lelaki yang dipikulkan amanah, dipikulkan batu, bebanan yang berat kan, dipikul bebanan yang berat pada dia. Kemudian dia ambil bebanan tu ditambah lagi, ambil bebanan ditambah lagi lah. Dia tahu dah benda tu berat, batu tu berat, dia nak pikul. Tapi dia ambil lagi batu, letak atas kepala dia. Kan? Ingat tak kisah yang berlaku peristiwa Isra' Mi'raj tu dalam perjalanan Nabi kan? Lalu Nabi SAW bertanyalah dengan Jibril dari sana. Ya Jibril, apakah maksud dengan lelaki ini? Maka Jibril kata, inilah kan lelaki ataupun golongan umat engkau yang diberikan amanah atau jawatan mereka, dan mereka tak mampu untuk laksanakan jawatan itu, dan dia nakkan jawatan yang lain. Nampak? Dia nakkan lagi jawatan-jawatan yang lain. Itulah sikap yang ada di kalangan manusia lah pada akhir zaman nanti. Dan kita pun dah akhir zaman dah. Jadi hadis ini adalah antara tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan perkara yang akan berlaku sebelum ia berlaku. Pada hari ini, realitinya yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah betul-betul wujud. Telah betul-betul wujud. Banyak di kalangan manusia tidak ataupun pecah amanah kan? Pernah kita dengar kan istilah pecah amanah? Sama juga tu. Tidak amanah dengan pecah amanah sama tak? Sama kan? Tidak amanah dan pecah amanah sama juga. Okey. Dan setiap amanah akan ditanya. Nabi SAW pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun fa imam ra'in wa huwa mas'ulun. Setiap kamu adalah penjaga ataupun pemegang amanah, dan kamu akan ditanya tentang amanah yang dipertanggungjawabkan terhadap diri kamu. Okey. Di kalangan makhluk-makhluk itu kan, yang paling amanah siapa? Malaikat. Yang paling amanah ialah malaikat. Malaikat sangat amanah. La ya'sunallaha ma amarahum. Allah Taala kata mereka tidak melakukan maksiat kepada Allah Taala di atas apa yang diperintahkan kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak pernah pun mereka nak bantah, tak pernah pun mereka nak khianat apa yang Allah Taala perintahkan kepada para malaikat. Baik. Seterusnya kita masuk hadis yang ke-33. Hadis 33, An Huzaifah wa an Abi Hurairah. Ada keluar dia punya tu suara dia. Tak buka ni. Tak ada. Kadang gambar ada, suara tak ada. Ada macam tu, kena tengok buka. Saya buka tak boleh. Baik. Hadisnya daripada Huzaifah dan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala an-nas wa yaqumul mu'minuna hatta zullafa lahumul jannah. Hatta zullafa lahumul jannah. Fayatuna Adam salawatullah alaihi fayaquluna ya abana istaftih lana al-jannah. Fayaqulu wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum khati'atu bikum lastu bisahibi zalika. Idhabu ila Nabi Ibrahim. Idhabu ila ibni Ibrahim Khalilullah. Qala fayatuna Ibrahim fayaqulu Ibrahim lastu bisahibi zalika innama kuntu khalilan min wara'a i'midu ila Musa allazi kanamallahu taklima. Fayatuna Musa
Fayaqulu lastu bisahibi zalika, idhahabu ila Isa kalimatullah wa ruhi. Fayaqulu Isa lastu bisahibi zalika. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fayaqumuna wa yu'zanu lahu wa nursalul amanah warrahimu fatakumani janabataini hasirat yaminan wa shimalan fayamuru awwalukum kalbarki. Qultu bi abi wa ummi ayu syai'in kamarul barki. Qala alam tarau kaifa yamuru wa yarji'u fi tarfati 'ainin summa kamarir rih summa kamarit tayri wa syaddir rijal tajri bihim a'maluhum. Wa nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'ala sirat fa yaqulu rabbi sallim hatta ta'jizu a'malul ibad wa hatta yaji'u ar-rajulu la yastati'u sayra illa zahfa. Qala wa fiha hafataini as-sirati kalalib wa fiha hafataini as-sirati kalalib mu'allakatun ma'muratun bi akhzi man umirat bihi pamakhdushun najin wa mukardasun finna wallazi nafsu abi Hurairah biyadi inna ka'ra jahannam lasama'una kharifan rawahu Muslim. Hadis ini panjang tu. Hadis ini panjang, tapi hadis akan datang lagi panjang. Lagi kan lagi panjang. Ini hadis ini pun panjang. Masya Allah. Baik, hadis yang ke-33 dalam bab kata menjuruh amanah ni, menilai amanah ni. Hadis terima daripada Huzaifah, an Huzaifah wa Abi Hurairah, dan juga Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma telah meridai masalah keduanya, Huzaifah dan Abu Hurairah. Qala, berkatalah keduanya. Kalau ada alif tu qala, qaf alif lam alif, ada alif kan? Pada la tu ni menunjukkan pada tasniah. Tasniah mana dua orang siapa? Huzaifah dan juga Abu Hurairah. Asalnya kalau mufradnya qala, tidak ada alif. Kalau ada alif jadi tasniah, kalau tak ada alif mufrad. Tu seorang. Qala, qalat. Qulata qulna, qulta kutuma kuntum, kuti kutuma kuntuna, qultu kunna. Tasrif lah. Tasrif. Kacang ni tasrif ni. Kacang ni. Bagi orang belajar lah, orang belajar nahwu, belajar tasrif, kacang lah dia. Yang tak belajar, susah betul nak kan. Macam mana nak tasrif kan? Jadi setiap kalimat bahasa Arab ni yang PL dia ada tasrif dia. Setiap kalimat bahasa Arab ada yang PL tu ada tasrif dia. Isim pun ada juga tasrif dia. Isim fa'il, isim maf'ul ada tasrif juga. Tapi asal kalimat tu asalnya ialah PL madilu, PL mudhari'. Lepas tu isim masdar, tu isim fa'il, isim maf'ul. Kemudian PL amar, perintah. PL nahi, tegahan. Zaraf zaman, zaraf makan. Dan isim alat. Isim alat nama pegawai. Istilahnya dalam nahwu tu kata alatun pegawai, alat pegawai. Alat digunakanlah untuk orang kata berdiri, duduk dan sebagainya. Jadi qala ni, jadi la tu alam yang kedua tu ada alif menunjukkan pada tasniah. Telah berkatalah keduanya. Kedua siapa? Huzaifah dan juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Nabi SAW, yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala an-nas. Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpun akan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghimpun. Yajma'u ni maksudnya pada zaman yang mustakbal. Kalau jamaah Madi telah berhimpun. Sekali yajma'u mana akan menghimpun. Allah Ta'ala akan menghimpunkan manusia. Yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala an-nas. Allah Ta'ala akan menghimpunkan manusia besok di akhirat. Fayakumul mu'minun hatta zuhlafa lahumul jannah. Maka lalu bangunlah orang-orang mukminin sehingga dihampirkan syurga kepada mereka. Fayaqul mu'minun hatta zuhlafa lahumul jannah.
Maka berdirilah orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala kata berdiri orang beriman hatta sehingga zuhlafa lahumul jannah, sehingga syurga itu didekatkan kepada orang yang beriman. Kemudian payatuna Adam salawatullah alaihi. Maka lalu mereka pun pergilah kepada Nabi Adam alaihissalam. Fayakuluna, lalu mereka berkata kepada Adam, ya abana istaftih lahumul jannah, wahai bapa kami, mintalah supaya dibukakan bagi kami pintu syurga. Syurga dah dekatkan tapi pintu tak buka lagi. Syurga dah didekatkan pada orang beriman, masalah pintu tak buka lagi. Jadi akhirnya mereka beriman tadi pergilah kepada Nabi Adam AS, bapa kepada manusia, datuk manusia. Apa yang mereka kata? Ya abana istaftih lana jannah, wahai bapa kami, mintalah pintu syurga dibuka. Gitu. Apa jawapan Nabi Adam? Fayaqulu, maka berkatalah ia Adam, wahal akhrajakum minal jannah khali khati'atu abikum. Adakah kamu tak tahu kamu semua dah dikeluarkan daripada syurga, kan? Yang mana hasil daripada perbuatan bapa kamu ni, bukankah kamu dulu kan keluar daripada syurga? Hasil daripada perbuatan bapa kamu, itu akulah, kata Adam. Hasil daripada kata derhaka aku, kan, maksiat aku lakukan, makan buah khuldi. Jadi akhirnya menyebabkan kamu semua terkeluar daripada syurga. Kamu tak nampak kesalahan aku kat situ? Kan? Nampak. Baik, alastu bisahibi zalika. Maka Adam kata, lastu, tiadalah aku bisahibi zalika, dengan sahib demikian, maksudnya aku tak layak, maksudnya. Maka dia kata, aku tak layak sebenarnya. Nak minta, nak buka pintu syurga ni tak layak. Nak mohon Allah Ta'ala supaya pintu syurga ni dibuka, tak layak. Itu kata Nabi Adam. Maka Adam kata, izhabu ila ibni Ibrahim Khalilullah. Oleh itu naklah kamu semua pergi kepada anak lelakiku, iaitulah Ibrahim Khalilullah. Ibrahim kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa kata? Adam. Adam kata, pergi jumpa anak lelaki aku. Anak lah juga tu. Ibrahim kan anak dia juga. Nabi Muhammad kan anak dia juga. Kita semua anak lah ni, cucu-cik dia. Gitu. Qala, maka berkata ia, fayatuna Ibrahim, maka pergilah kepada Nabi Ibrahim. Semua pergi jumpa Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim, maka lalu Nabi Ibrahim berkata, alastu bisahbi zalika, innama kuntu khalilan min wara'a ihmidu ila Musa. Dia kata, apa jawapan daripada Nabi Ibrahim AS? Dia kata, aku ni tak layak. Dia kata, dia kata, aku ni pun tak layak. Aku tidak layak berbuat demikian. Bahwasanya aku hanyalah Khalilullah yang di belakang jua. Maksudnya bukanlah setinggi itu derajat yang diberikan kepada aku. Itu maksudnya. Itu maksudnya min wara'i wara'. Dia kata, lastu bisahibi zalika, innama kuntu khalilan min wara'. Tiadalah aku itu si sahib demikian mana layak. Tiadalah aku layak untuk demikian, nak minta buka pintu tadi, pintu syurga tadi. Innama kuntu khalilan, sesungguhnya aku ni sebagai khalil, kekasih, min wara'i wara', hanya dalam sudut belakang je, dalam konteks belakang je kekasih aku ni. Maksudnya dia kata, derajat aku ni tak tinggi pun. Maksudnya itu masuk belakang, kiasan lah. Kiasan kepada maknanya dia tak layak. Bukanlah setinggi itu derajat yang diberi pada aku. Aku tak layak nak minta buka pintu syurga ni. Macam tu. Oleh itu, i'madu ila Musa allazi karallahu taklimah. Oleh itu naklah kamu pergilah berjumpa dengan Musa pula. Dia kata, pergilah kamu pergi jumpa Musa allazi, yang kallamallah, yang telah berkalam Allah Ta'ala dengannya, akan kalam yang sempurna. Kan Musa berkalam ataupun berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kalam yang sempurna. Jadi Ibrahim kata, pergi jumpa Musa. Musa lagi layak lah, aku tak layak. Gitu. Fayatuna Musa, lalu mereka pun pergilah jumpa Musa.
Bila sampai pada zaman Musa, maka dia kata apa yaqulu, maka berkata ya lastu bisahbi zalika, aku pun tak layak, dia kata. Tiada aku si sahib mana tak layak itu. Bukan aku ni lah, bukan ahli dia kata. Aku ni bukan ahli dia untuk nak buka pintu tadi. Izhabu ila Isa kalimatullahi wa ruhihi. Oleh itu pergilah jumpa kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kalimatullah dan ruhnya. Pergi jumpalah. Semua pun berbondong-bondong kan, berasa-rasa lah, pergi jumpalah Nabi Isa pula. Masya-Allah. Bila ni tuan, akhir dah besok lah. Akhir dah besok, macam itulah keadaan dia. Kemudian fayaqulu Isa, maka Isa pun berkata, lastu bisahibi zalika, aku pun kata, aku pun tak layak, dia kata. Nak minta buka pintu syurga ni bukan senang, dia kata. Aku ni pun berdosa juga, tak layak ni. Fayatuna Muhammadan, pergilah jumpa Muhammad. Pergi jumpa Muhammad. Fayakumuna fayuzanu lahu wa nursalul amanah. Kemudian mereka pun pergilah jumpa Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW pun bangun, lalu diizinkan baginya syafaat dan dihantarkan amanah dan silaturahim. Nampak? Fayakumu fayuzanu lahu, maka Nabi pun berdiri, kemudian diizinkan pada daging itu bagi syafaat kepada umat dia. Okey. Lepas tu wa nursalul amanah, kemudian diutuskan amanah dan juga diutuskan sifat silaturahim. Lalu keduanya, kemudian fayakumani janabataini as-sirat yaminan wa simalan. Kemudian amanah dan juga silaturahim tadi pun berdiri. Ibarat jadi berdirilah di sebelah menyebelah titian siratul mustaqim. Yaminan wa shimalan, kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Amanah tadi dan juga silaturahim tadi diletakkan, didirikan di kiri kanan titian siratul mustaqim. Masya-Allah. Berdiri di sebelah menyebelah titian siratul mustaqim. Kemudian maka lalulah yang pertama kepada kamu. Kemudian payamurru awwalakum kalbarki, maka lalulah golongan yang pertama pada masa itu untuk lalu pada sirat itu. Payamurru awwalakum kalbarki, dan lalu dia tadi seperti kilat. Mereka bergerak seperti kilat. Qultu bi abi wa ummi, lalu mereka pun berkata, aku tebus engkau dengan bapa dan ibuku. Apakah suatu yang lalu lebih pantas daripada kilat? Gitu. Okey. Maka lalu yang pertama daripada kamu umat Muhammad seperti kilat. Aku berkata, salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis, wahai Rasulullah, aku tebus engkau dengan bapa dan ibuku. Apakah suatu yang lalu pantas seperti kilat? Apakah dia yang lalu lantas kilat tadi? Wa ayu syai'in kamarri barqi, apakah dia yang lalu tadi, yang lalu pantas kilat tadi? Maka Nabi SAW menjawab, dia kata, alam yarau kaifa yamuru wa yarji'u fi tarfati ainin summa kamarri rih summa kamarri tayri. Adakah kamu tidak melihat bagaimana lalu dan kembalinya pada kelipan mata, kemudian sama seperti lalunya angin ataupun lalunya burung. Lalunya burung. Maksudnya apa, tuan-tuan? Rasulullah SAW pun menjawab, dia kata, tidakkah kamu lihat bagaimana pantasnya ia lalu dan kembali semula dengan sekelip mata. Kemudian golongan kedua lalu seperti angin yang berlalu. Kemudian golongan yang ketiga berikutnya lalu seolah seperti burung terbang, dan sepantas lelaki paling kuat berlari. Wasyaddu rijal tajri bihim a'maluhum. Jadi golongan pertama lalunya seperti kilat. Jadi orang tanya, ada sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana lalu seperti kilat tadi? Kata, ayu syai'in kamaril barqi, macam mana keadaannya orang lalu macam kilat tadi?
Okey, maka Nabi pun kata, alam taru kaifa yamurul wa yarji'u fi tarfati ainin. Adakah kamu tidak lihat bagaimana seorang itu pergi dan datang seperti kelipan mata? Seperti kelipan mata. Macam mana mata tu berkelip kan cepat dan pantas. Itulah umpamanya seperti kilat tadi. Summa kayamirri, kemudian lalu pula golongan yang seterusnya dia berlalu seperti angin yang bertiup. Summa yamirul tayri, kemudian lalulah golongan yang seterusnya mereka seperti burung yang terbang melaju pantas. Kemudian wasyaddir rijal tajri bihim a'malum, kemudian lalu pula golongan lain seperti lajunya tu seperti lelaki ataupun golongan lelaki yang berlari dengan pantas di kalangan kamu. Siapa orang yang paling pantas dalam dunia ni? Macam tu ibaratnya. Lari lajulah aja tu. Okey? Lari pantas. Tapi lari pantas yang betul-betul lah. Macam kuda kan lari ke pantas. Macam tu ibarat yang laju ni. Kalau dunia ni siapa lari paling pantas? Usain Bolt. Usain Bolt kan dia lari pantas. Tapi Superman pun kata aku pantas juga dia. Superman dia cerita kan. Dia ni pantas je. Terbang baju kan Superman. Okey. Ada satu apa Flashman. Flash ingat kan? Ada tengok kan cerita movie lah, siapa yang kaji tengok. The Avenger kan. Flashman tu dia memang laju. Macam nak-canak pergi kan. Berdosu pergi. Dia cerita. Cerita dalam filem semua boleh buat, tahu tak? Macam tu. Baik, kemudian tuan-tuan apa yang berlaku lagi? Wa nabiyukum sallallahu alaihi wasallam qaimun ala sirat. Dan Nabi kamu Muhammad sallallahu pun kemudian berdiri di atas siratul mustaqim. Nabi pun berdirilah di atas. Di atas qaim ni berdiri di atas ala sirat, di atas sirat. Kemungkinan bukan di atas ataupun di tepi sirat lah. Apa yang Nabi kata? Yaqulu, maka Nabi berkata, Rabbi salim salim hatta ta'jizu a'malul ibad wa hatta yaji'u rajul la yastati'u as-sayra illa zahfa. Maka Nabi berkata, salim salim, sejahtera sejahtera ataupun selamatkan selamatkan, macam itulah. Macam itu yang kami sebutkan. Baik, kemudian Nabi kata berdiri di atas siratal mustaqim sambil berdoa, wahai Tuhanku selamatkanlah selamatkanlah. Demikianlah keadaan sehingga giliran hamba-hamba yang lemah amalan dia, sehinggalah hatta ta'jiza amalul ibad, sehinggalah sampai kepada giliran hamba-hamba. Ta'jiz ni asal daripada mata ajaza. Ajaza ni lemah. Hamba-hamba yang lemah amalan dia, semua nak lalu ni di atas sirat tadi. Tadi kumpulan yang pertama dia laju canak-canak pergi. Ni kumpulan yang lemah-lemah ni, ibadat iman lemah, semua lemah ni. Mereka pun nak lalu jugalah. Mereka pun kena lalu juga amalul ibad. Wa hatta yaji'u rajul, sehingga datanglah seorang lelaki la yastati'u sayra, tiada mampu dia berjalan, illa zahfa, kecuali dia mengesot. Macam tu. Sehinggalah datanglah seorang lelaki, dia kata lelaki la yastati'u sayra, dia tak mampu nak berjalan, illa zahfa, kecuali dia mengangkat macam tu, mengesok-esok lah nak lalu atas siratul mustaqim tadi. Masya-Allah tuan. Itulah biasa yang berlaku. Kemudian qala berkata ya wa fi hafatain sirat kalalib. Qala berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa fi hafataini, dan pada lubang neraka itu hafataini, dua lubang sirat tadi, ataupun di tepi kedua-dua belah titian itu, di tepi kedua-dua belah sirat. Okey, terdapatnya besi pengait yang digantung untuk mengait orang yang diperintahkan untuk dikait. Macam tu. Wa fi hafataini sirat kalalib muallakatun. Kalalib ni besi pengait. Besi pengait, dia akan kait lah kaki-kaki manusia. Muallakatun, ma'muratin, yang tergantung, yang tersangkut. Ma'muratin, diperintahkan bi akhzi man uhmirta bihi,
Dia perintahkan untuk mencangkuk ataupun mengait kaki-kaki orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Macam tu. Man umir tabih. Famahdusun najin wa mukardasun finnar. Macam tu. Dan ada dicampak dalam neraka. Maka ada yang dicakar, tetapi selamat. Nampak? Famahdusun najin. Maksudnya ada yang dicakar, dikait, tetapi masih selamat lagi. Masih selamat, lepas lagi. Kemudian ada pula famurdasun finnar, dan ada pula yang dikait, kan, dan berjaya dicampakkan dalam neraka oleh pengait tadi. Masya-Allah. Habis dikait, masukkan dalam neraka. Itu bagi orang yang tidak beriman pada Allah, kan, ataupun imannya tumpul, tak kuat iman, banyak buat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia. Jadi orang itu dikait. Demi Allah Ta'ala yang jiwa Abu Hurairah dalam genggamannya, kekuasaannya, maka sesungguhnya di dalamnya dasar neraka itu ada 70 musim. Wallazi nafsu Abi Hurairah biyadih, dan demi diriku yang Abu Hurairah berada dalam genggamannya, inna ka'ra jahannam la sab'una kharifan, sesungguhnya dalam lubang neraka jahanam itu terdapat 70 musim, sejauh 70 tahun perjalanan. Maksudnya 70 musim, maksudnya sejauh 70 tahun perjalanan lamanya. Masya Allah. 70 tahun baru sampailah ke dasar tadi. Ke dasar dia. Masya Allah. Dan itulah keadaan besok, akhirat besok. Itu belum kata dibakar apa benda, kan. Bakar dengan seksa, dengan binatang, macam-macam lagi lah, siang, malam, pagi, petang, kan. Diseksa dalam tu bertahun-tahun lah dalam tu, kan. Baik, kita berlindung kita kepada Allah Ta'ala supaya kita jangan campakkan dalam neraka oleh pengait tersebut. Baik, apakah pengajaran pada ni, tuan-tuan? Pertama, nak baca terjemah tak? Baca terjemah. Okey, terjemah. Baik. Maksud hadis ini daripada Huzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Mereka berdua berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, Allah Ta'ala telah mengumpulkan sekalian manusia, lalu bangunlah orang-orang mukmin sehingga dihampirkan syurga kepada mereka. Mereka pun pergi kepada Nabi Adam AS, lalu berkata, wahai bapa kami, mintalah supaya dibukakan bagi kami itu pintu syurga. Maka Adam menjawab, bukankah yang menyebabkan kamu semua keluar dari syurga tidak lain daripada kesalahan bapa kamu, itulah Adam. Adam kata, bukankah aku dah buat salah pada kamu semua, menyebabkan kamu terkeluar dari syurga? Maka Adam menjawab, bukankah yang menyebabkan kamu semua keluar dari syurga tidak lain daripada kesalahan bapa kamu, itulah akulah Adam. Aku bukannya orang yang layak berbuat demikian. Pergilah kamu kepada anakku, ialah Ibrahim Khalilullah. Khalil mana? Orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka pun pergilah kepada Ibrahim. Maka Ibrahim berkata, aku pun tak layak. Dia kata, lastu bisahbi zalika, kan? Dia kata, aku tak layak. Untuk nak bagi tolong, nak bagi syafaat pada apa semua tak layak. Dia kata, bahwasanya aku hanyalah Khalilullah yang di belakang dua warak. Apa makna Khalilullah di belakang? Maksudnya bukanlah setinggi itu derajatnya yang berikan kepada aku. Pergilah kamu kepada Musa AS, yang Allah Ta'ala telah berkata-kata kepadanya dengan secara langsung. Lalu mereka pun pergilah kepada Musa. Musa berkata, aku bukanlah orang yang layak berbuat demikian. Pergilah kepada Nabi Isa AS, kalimatullah wa ruhunya, dan ruhnya. Maka Isa pun berkata, bukanlah akulah yang layak berbuat demikian, aku tak layak. Lalu mereka pun pergi kepada Muhammad SAW. Baginda pun bangun, lalu diizinkan untuk baginya bagi syafaat kepada umat baginda Rasulullah SAW. Dan dihantarkan amanah dan silaturahim. Dihantarkan, mana di sini ada kait dengan amanah. Amanah pun dibawa sekali lah. Amanah dan silaturahim. Sebabnya kena ada amanah.
Kena bersikap amanah. Apa saja dalam dunia ini kita diberi amanah, kena jalankan amanah. Kemudian satu lagi, silaturahim jangan diputuskan. Silaturahim jangan diputuskanlah. Kecuali lah kalau orang tu memang bega nak dogi benar kan. Buih kita cakap kena dongar. Susah juga itu kan. Kalau tidak kan kita pun ada saham kat situ. Betul tak? Kita pun ada saham. Lalu keduanya pun berdirilah di sebelah menyebelah titian siratul mustaqim, kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Lalu duanya apa? Amanah dan silaturahim tadi lah. Kedua-duanya amanah dan silaturahim tadi berdiri, dipermakan seperti satu makhluk kan, ya, ada tangan kaki semua berdiri di sebelah siratul mustaqim. Maka lalulah yang pertama daripada kamu umat Muhammad seperti kilat. Aku berkata salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis, wahai Rasulullah, aku tebus engkau dengan bapa dan ibuku. Apakah sesuatu yang lalu pantas seperti kilat? Maka Nabi SAW menjawab, tidakkah kamu lihat bagaimana pantasnya ia lalu dan kembali semula dengan sekelip mata? Itulah ibaratnya macam kilat terlaju. Macam itulah, macam mata kita bila kelip kan cepat. Susah nak kita nak kawal mata kita. Okey, dalam sehari semalam pun tahu berapa kali mata kita berkelip. Boleh tak kita tentang kira? Tak ada masuk nak kira, Ustaz. Tak ada masuk nak kira mata kita berkelip kan. Tapi kalau tentang rajin, tentang kira lah berapa kali berkelip jantung kita. Okey, satu hari semalam berapa kali jantung kita berdengung kan. Kalau rajin kira lah. Baik, seterusnya tuan. Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, tidakkah kamu lihat bagaimana pantasnya ia lalu dan kembali semula dalam sekelip mata? Kemudian golongan kedua lalu seperti angin yang berlalu kan, kamarut tair, kamarur rih, seperti angin yang bertiup berhembus cepat. Kemudian golongan yang berikutnya lalu seolah seperti burung terbang. Dan sepantas lelaki paling kuat berlari. Itu golongan seterusnya lah. Amal-amal mereka yang membawa mereka dengan keadaan yang berbagai-bagai itu, sedangkan Nabi kita junjungan sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas titian sambil berdoa, wahai Tuanku, salim, selamatkanlah umatku. Ini yang menunjukkan pada kita tentang sayangnya Rasulullah kepada umat dia. Malah bila Nabi nak mati pun, waktu nak wafat pun, apa yang Nabi cakap? Ummati, umatku. Itu yang Nabi cakap. Nabi tak kata mali. Pemali, hartaku. Mal, harta kan mal. Itu yang negara Afrika tu Mali kan. Mali mana hartaku. Dia banyak harta banyak. Ataupun zauji, isteriku. Nabi tak cakap macam tu. Zauji, hartaku kan. Ataupun baiti, rumahku. Nabi tak cakap macam tu. Tapi Nabi kata ummati. Itulah menunjukkan sayang Nabi SAW kepada umat baginda Rasulullah SAW. Demikianlah keadaan sehingga giliran hamba-hamba yang lemah amalannya, dan sehingga datang seorang lelaki yang tidak berdaya berjalan melainkan mengesot. Nampak? Sehingga datanglah yang golongan yang akhir-akhir ni, dari ujung tu kan. Jika datang seorang lelaki yang tidak berdaya berjalan melainkan mengesot sebab lemah amalan dia. Sebab amalan. Bukan maknanya di dunia dia mengesot, akhirat tu mengesot juga. Tidak juga. Walaupun kat dunia dia mengesot, tapi kalau amalan dia baik, insya-Allah besok ada laju dia daripada kita lagi. Silap-silap kita pula mengesot, masya-Allah. Nauzubillah min zalik. Janganlah macam tu kita pula mengesot. Okey. Jadi jangan kita anggap kita nampak orang tu kadang berjalan kaki cacat kan, mengesot sana mengesot sini. Besok akhirat pun dia mengesot, tak tentu juga. Tentang besok dia laju daripada kita. Terbang macam kilat. Gitu. Pantas seperti burung. Gitu. Baik, kemudian tuan, kemudian dan sehingga datang seorang lelaki yang tidak berdaya berjalan melainkan mengesot sebab lemah amalannya,
Di tepi kedua belah titian itu ada besi pengait yang digantung untuk mengait orang yang perintahkan untuk dikaitnya. Di tepi kedua belah titian Siratul Mustaqim ada pengait yang akan mengait daripada besi, masya-Allah, besi. Yang akan mengait kaki-kaki manusia. Maka ada yang dicakar tetapi selamat dan ada dicampakkan dalam neraka. Demi Allah yang jiwa Abu Hurairah dalam genggamannya, kekuasaannya, maka sesungguhnya di dalam dasar neraka itu ada ialah 70 musim. Dia ada 70 musim, maksudnya sejauh 70 tahun perjalanan lamanya. 70 tahun lamanya perjalanan itu. Dan ada satu riwayat pula menyatakan bahawa satu hari Nabi sallam dan para sahabat duduk sama-sama, tiba-tiba sahabat terdengar satu bunyi dentuman yang kuat. Satu dentuman yang kuat. Jadi sahabat pun tanya, Nabi pun tanya dengan para sahabat, kamu tahu tak apa bunyi itu? Kamu tahu tak bunyi tadi? Tak tahu ya Rasulullah. Itulah dia batu. Batu yang dicampakkan daripada atas neraka, kan, masuk ke dasar neraka 70 tahun lepas. 70 tahun lepas sekarang mau sampai ke dasar dia. Masya-Allah, dalam tu memang tak lepas nak naik 10 meter pun kadang-kadang orang hulu hala nak naik kan. 10 meter tu dah tembok 10 meter pun hulu hala nak naik. Nak daki, nak lepaskan 10 meter kan. Apa lagi kalau 70 tahun kan dalam dia tu. Baik, pengajaran hadis pertama, balasan hisab seorang itu mengikut amalan yang dikerjakan di dunia. Jika banyak amalannya, maka balasannya syurga dan dapat melintas sirat dengan pantas. Jika buruk amalannya, maka balasannya api neraka. Yang kedua, jauhilah sifat khianat. Kerana sifat khianat itu membawa kepada lemah iman dan kurang amalan seorang tadi. Khianat. Tahu tak khianat? Khianat ni tidak amanah lah. Kan amanah lawannya khianat. Sifat yang wajib pada Nabi salah satunya ialah amanah. Lawan amanah ya khianat. Siapa yang khianat? Okay. Besok jawablah depan Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang-orang yang akan mendapat syafaat Rasulullah SAW di akhirat ialah mereka yang mengerjakan segala surat Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang yang akan mendapat syafaat Rasulullah SAW di akhirat ialah orang yang mengerjakan segala surat Allah dan meninggalkan larangan. Itu yang dapat syafaat. Yang anggota yang dogi-dogi ni susah kan dapat syafaat ni. Jangan besok alah tak apa dah buat benda tak elok dalam dunia ni, tak apa, besok Nabi kan ada, Nabi boleh tolong kata kan. Nabi kan boleh bagi syafaat kan. Yang keempat, orang-orang yang menjalankan amanah Allah Ta'ala akan mendapat tempat dan kelebihan di padang mahsyar dengan melalui sirat mustaqim seperti kilat. Begitu juga orang-orang yang tidak memutuskan hubungan silaturahim akan melalui sirat seperti angin. Begitulah seterusnya mengikut amalan kebajikan masing-masing. Mengikut amalan kebajikan masing-masing. Ada yang seperti angin, seperti lelaki yang paling pantas dalam dunia ini. Kemudian yang kelima, hadis ini menunjukkan kelebihan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ke atas para Nabi yang lain. Nabi kita telah dikurniakan keistimewaan untuk memberi syafaat, iaitu syafaatul kubra. Namanya syafaatul kubra ataupun syafaatul uzma. Separuh kitab dia kata syafaatul uzma. Kalau sini dia kata syafaatul kubra, syafaat yang besar lah. Untuk semua manusia di pada mahsyar nanti, dan diberikan kedudukan terpuji, makam mahmudah, seperti dalam surah Al-Isra ayat 79. Marilah kita tuan bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menjadikan kita termasuk dalam umat baginda Rasulullah SAW. Ini kerana dengan menjadi umat kepada Nabi yang termulia, kita juga menjadi mulia apabila kita menyahut dakwahnya dan melaksanakan perintah juga arahan Allah SWT dan juga arahan baginda Rasulullah SAW. Okey.
Dan Nabi pula pernah kata, aku seperti bulan. Ana kal qamar, aku seperti bulan. Sedangkan para sahabat aku seperti bintang. Sahabat aku seperti bintang. Habis kita apa? Kita lagi kondah lagi bawah lagi. Kalau Nabi kal qamar seperti bulan, sahabat kal nujum seperti bintang, kita seperti apa? Tak tahu lah, jauh sangat lah. Nak banding dengan Nabi juga para sahabat. Tapi kita kena tetap syukur kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian tentang yang keenam, amanah dan silaturahim adalah dua perkara yang amat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedua-duanya dijelmakan di akhirat nanti, masya-Allah. Nampak? Amanah dan silaturahim satu benda yang sangat penting dan nilai yang tinggi di sisi Allah Taala, sehingga kedua-duanya dijelmakan di akhirat nanti dan berdiri di kiri kanan tiang sirata mustaqim. Dia akan duduk tu kiri kanan tadi. Siapa yang tak ada amanah, tidak ada memutus rahim, maka akan dikait masukkan dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situlah. Hadis seterusnya nanti lagi panjang. Wallahu a'lam. Sekadar tu perbincangan kita malam ni. Saya buka pertanyaan kalau ada lah. Kalau ada pertanyaan. Berkaitan dengan macam janji lah, ada berkaitan dengan itu? Adakah berkaitan dengan amanah yang berkaitan dengan janji? Janji. Amanah. Janji lain, janji lain, amanah lain. Amanah tanggungjawab. Tanggungjawab diamanahkan pada kita. Kita kena laksanakan amanah. Tak ada nak janji. Bolehlah kait rasa segitu. Kan amanah. Janji. Dia dah berjanji kan? Dia dah berjanji. Tapi kalau ikutkan janji dengan amanah sebenarnya berbeza. Amanah lain, janji lain sebenarnya. Kan? Janji ni biasanya antara dua pihak. Janji satu benda yang kita ikat antara dua pihak. Pihak A dan juga pihak B kan. Tu janjilah. Amanah ni dua pihak juga tak? Dua pihak tak amanah? Amanah tak sebenarnya dua pihak. Amanah satu pihak. Dia boleh dua pihak dan boleh bukan satu pihak. Contohnya kita dibagikan amanah. Amanah tangan kita amanah. Tangan amanah, mata kita pun amanah. Allah Ta'ala bagi amanah pada kita. Jadi kita lakukan pada benda yang kita lihat, benda yang sepatutnya kita lihat, kita dengar sepatutnya benda yang kita dengar. Kan? Itu amanah juga lah. Mana amanah ni lebih besar lagi lah amanah. Dia bukan saja melibatkan antara kita dengan pihak tertentu, malah pada diri kita pun ada amanah yang kita kena laksanakan. Kalau janji biasanya antara dua pihak kan, pihak A dan juga pihak B. Kita janji antara keduanya. Janji si A kata, "Macam janji tak? Kau janji nak jaga harta saya." Okay, saya janji saya akan jaga harta awak lah. Mana amanah lagi besar pada janji. Tapi bila kita sebut janji, bila sebut amanah, kat situ pun ada janji. Bila sebut amanah, kat situ pun ada janji. Tapi bila sebut janji, belum tentu kat situ ada amanah. Bila situ amanah, amanah ni pada diri kita pun amanah juga. Kita kena laksanakan. Betul? Macam itulah. Allah alam. Suatu berjanji dia mungkar, itu bukan berkaitan dengan takman. Kalau kamu berjanji, kalau berjanji, kamu tak menunaikan janji. Tidak menunaikan janji. Kaitan itu dikaitkan juga. Yalah, dikaitkan dengan amanah juga. Mana
Kan saya kata cuma amanah lagi besar daripada janji. Kan? Amanah lagi besar daripada janji. Sebab janji ni dia melibatkan antara kita dengan orang lain dan juga antara diri kita sendiri pun ada janji, ada amanah juga. Amanah kita laksanakan. Entahlah, jatuhlah lebih kurang. Betul tak? Janji pada diri sendiri pun ada juga. Saya berjanji dengan diriku sendiri bahawa saya akan belajar dengan bersungguh-sungguh. Kan? Jadi. Tapi biasanya skop amanah lagi besar lah pada istilah. Skop amanah satu benda lagi besar. Berbanding dengan janji. Betul tak? Pada pandangan saya lah. Okay? Apalagi macam ada jawatan satu amanah. Orang jangan cakap janji. Orang jarang cakap janji benda tu. Tapi amanah yang bertanggungjawab pada kita kena laksanakan. Gitu. Okay? Tapi orang pilihan raya pun orang janji juga. Kan berjanji pilihan raya lah, janji pilihan raya. Lepas tu tak ke mana lah janji tu. Kan? Itu masalahnya. Tak ada amanah. Janji berhenti. Amanah ni lebih pada macam kalau tak amanah maknanya menyalahgunakan kuasa. Dia menyalahgunakan kuasa tu. Ataupun dia kita bagi dia kuasa tapi menyalahgunakan kuasa itu. Mana tidak amanah lah. Kalau tidak berjanji ataupun melanggar janji, lain sikit. Melanggar janji tu lain sikit. Mungkir janji. Dia ada berjanji tapi dia mungkir janji tersebut. Dia ada berjanji sesuatu tapi dia mungkir. Okay? Kalau amanah dia tak ada janji apa-apa. Tetapi kita bagi dia. Kerana dia dah dapat jawatan tu, mana dia peganglah amanah tu. Bila dah pegang amanah, dia kena laksanakan amanah tu. Mana bila seorang itu pegang jawatan tu, memang dia dah pegang satu amanah. Bila pegang jawatan, memang amanah tu memang dah ada ke dia dah. Memang dah ada. Dia kena laksanakan amanah tu. Wallahu a'lam, masyaallah. Itu je. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahu zidil ilmana biya wa yaqina shaliqan wa lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'rifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yasha' wa min ilmin istajaba laha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.